perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Yang maha menguasai, Allahul Quddus yang maha suci, Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum subuh. Hari ini bersiaran secara langsung 24 Ogos 2023 bersamaan dengan 7 Safar 1445 Hijrah. Apa khabar para penonton yang menonton secara langsung? Terima kasih bersama kami. Jangan lupa yang menonton melalui Facebook Live TV Al-Hijrah, jangan lupa like, jangan lupa share, perpanjangkan insya-Allah, dan jangan lupa komen insya-Allah apa-apa yang baik dan bermanfaat. Sama-sama kita dapat mengambil manfaatnya insya-Allah, sebab kita nak satukan ummah dengan ilmu insya-Allah. Dan harapan kita juga agar dapat kita bersama bina syurga di rumah, bina rumah di syurga dan masuk syurga sekeluarga insya-Allah. Dan alhamdulillah pagi ini kita bersama dengan Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia, dan bersama dengan kita hari ini ikon penyatim sendiri, iaitu yang bahagia Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Assalamualaikum Ustaz Syukri. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Baik. Nafas sihat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari kami berbatik Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, seronok masya-Allah. Sebelum ni Ustaz kongsikan
kongsikan kisah-kisah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifat baginda. Beliau diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak, dan hari ini kita nak bicarakan tentang sopan peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam, dan khususnya adalah berkaitan dengan hadiah dan sedekah. Subhanallah. Sebab dikatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ustaz, tak menerima hadiah, Ustaz, tetapi baginda menerima tak menerima sedekah, maafkan saya. Tetapi baginda menerima hadiah. Subhanallah. Termasuklah tidak menerima sedekah wajib, iaitu zakat. Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan kenapa, Ustaz? Adakah benda itu diajarkan Nabi untuk kita semua jangan terima hadiah, Ustaz? Sebab hari ini semua orang seronok terima hadiah, Ustaz. Terima sedekah kan semua. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih pada saudara Naufal dan terima kasih kepada semua penonton TV Hijrah yang bersama dengan kita pada waktu ini. Bila Naufal sebut tadi bahawa Nabi itu adalah contoh yang terbaik, pribadinya adalah pribadi yang baik, kita lihat di situ Nabi itu sendiri lahir daripada kalangan manusia. Rasul itu lahir daripada kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat sebagai contoh. Kerana apa saja yang ditunjukkan jalannya, akhlaknya oleh Nabi, maka kita boleh ikut. Kita boleh jadikan panduan. Termasuklah apa yang saudara sebut tadi dalam persoalan menerima hadiah, ataupun Nabi SAW menolak sedekah ataupun pemberian wajib seperti zakat. Saya nak sebut begini di awal pertemuan kita, Rasulullah SAW ni dia adalah manusia yang istimewa, dan Nabi ni dibangkitkan mempunyai kriteria yang berbeza dengan manusia lain. Contohnya dalam pencarian agama oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi sebelum masuk Islam ni dia cari kebenaran, cari kebenaran. Jadi di antara yang dijumpa ahli kitab dan sebagainya, antara ciri Nabi yang Salman tahu, iaitu Nabi itu, Rasul itu, dia tidak menerima sedekah tetapi menerima hadiah. Maknanya ini ciri-ciri keistimewaan yang ada kepada Nabi SAW. Dan Nabi, bab ini Nabi straight. Nabi letakkan ini satu perkara yang penting dan tidak boleh dilanggar. Pernah satu ketika cucu Nabi SAW, Hasan bin Ali, budak-budak dia tengok Nabi kumpulkan kurma, sedekah kurma untuk diagihkan. Sebelum diagihkan cucu ni, dia pergi ambil sebiji. Bila dia ambil sebiji, biasalah anak-anak budak-budak ni dia pun masukkan dalam mulutnya. Kemudian Nabi SAW menyebut kih, kaf, khah. Maksudnya keluarkanlah. Lalu Nabi mengajar cucunya, walaupun masih kecil, keluarga kita, keturunan kita tidak memakan sedekah. Ini adalah pendidikan yang Nabi SAW berikan secara praktikal. Jadi bila tindakan itu tidak bertepatan dengan syariat, dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Nabi SAW memberi teguran. Tetapi Rasulullah SAW menerima selain daripada sedekah dan juga hadiah. Dan maksud hadiah di sini bukanlah kita kata pemberian yang seperti tukaran kepada umpamanya kepentingan tertentu, tidak. Tetapi hadiah ni betul-betul konsep hadiah yang kita faham. Pemberian seseorang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk hadiah. Cuma satu perkara yang beza Nabi dengan kita. Kita kalau beri hadiah, kita berkata alhamdulillah, jazakallah, terima kasih. Habis gitu jelah. Nabi tidak begitu. Bukan berhenti begitu. Nabi bukan terhenti begitu, tetapi Nabi membalas balik. Balas mula hadiah. Balas balik. Sama ada sama ataupun lebih baik daripada hadiah yang diberikan oleh seseorang itu. Ini akhlak Nabi SAW. Cuma timbul pertanyaan Naufal, kenapa Nabi SAW menerima hadiah
tetapi tidak menerima sedekah. Ya, Ustaz. Kenapa begitu? Yang pertama, sudah tentu ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah suatu syariat yang Allah Taala tetapkan. Tetapi untuk memahaminya mungkin kita boleh melihat dalam satu hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, inna hadhihi sadaqati innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad atau kama qala. Nabi menyebut bahawa sedekah ini awsakhun nas, kotoran daripada manusia, dan ianya tidak halal kepada Muhammad Rasulullah dan juga kepada keluarga Muhammad. Ini sangat sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala sebut tentang kefarduan zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai Muhammad, ambillah sebahagian daripada harta mereka itu sebagai zakat untuk diagihkan. Tujuannya apa? Untuk menyuci dan membersihkan mereka. Ada dua ha ataupun dua ish yang harus dibersihkan, hati dan juga harta. Itu yang kita sebut ausakh, kotoran harta itu, maka mesti dibersihkan. Dan sangat tidak layak seorang rasul, seorang nabi itu kita memberi kotoran harta kepadanya. Sebab itu Nabi SAW menerima hanya hadiah. Yang kedua, Nabi SAW menerima hadiah ini adalah kerana sebenarnya Nabi ini ada bahagian dia daripada ghanimah. Tapi yang istimewa lagi pula, walaupun Nabi terima ghanimah, Ghanimah apa, Ustaz? Mungkin ada penonton. maknanya harta rampasan perang, sebahagian itu dapat kepada Nabi. Tapi istimewanya lagi, kadang-kadang Nabi agih semua. Walaupun dah itu haknya. Walaupun itu haknya. Subhanallah. Bahkan dalam satu peristiwa yang masyhur tentang bagaimana orang-orang Ansar tidak berpuas hati satu pembahagian ghanimah, harta rampasan perang oleh Nabi, kerana Nabi melebihkan golongan mu'allaf. Dalam Nabi dia tak ambil. Yang orang-orang yang dah masuk Islam, orang Ansar pun Nabi tak bagi masa tu. Lalu berlakulah keluh kesah, pertanyaan kenapa kami tak dapat bahagian, orang baru masuk Islam dapat. Dan berlakulah satu dialog yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Antaranya Nabi kata, tidakkah kamu mahu kamu pulang bersama Rasulullah SAW, sedangkan orang yang menerima ghanimah itu, harta rampasan perang itu, dia tidak dapat hidup bersama dengan Nabi SAW. Ini kita kata membayangkan kepada kita bahawa Nabi sendiri ada bahagian tertentu daripada ghanimah. Tapi Nabi sendiri bila kita sebut ghanimah, oh kalau macam tu kayalah Nabi, banyaklah Nabi dapat. Tak. Tidak juga. Nabi juga mengagihkan hampir ke semua ghanimah tersebut kepada orang-orang yang memerlukan. Wallahu alam. Masya-Allah. Itu satu perkara yang buka mata, subhanallah, Ustaz. Walaupun kita digalakkan bersedekah, tetapi seeloknya tidak diambil sekiranya kita tidak perlu. Masya-Allah. Betul. Keluarga yang sangat mulia. Betul. Ausakhun nas, masya-Allah. Subhanallah, banyak lagi kita akan belajar lagi dengan Ustaz Syukri selepas ini, insya-Allah. Kita berhenti berehat seketika. Terus setiap bersama kami di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perkasa,
bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Kembali semula kita dalam Assalamualaikum Subuh. Masya-Allah, masih lagi kita membincangkan peribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam menerima hadiah dan menolak sedekah. Subhanallah. Ustaz Syukri, subhanallah, menyambung lagi. Ustaz tadi kongsikan bagaimana walaupun harta rampasan perang bukan sedikit, Ustaz. Betul. Bila dah dapat rampasan harta perang, kita bayangkan 10 tidak, bukan 10-50 ringgit, Ustaz. Subhanallah. Betul. Mendapat satu kawasan yang mempunyai tanaman, kebun, rumah-rumah dan sebagainya. Subhanallah. Itu banyak harta, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagihkan harta. Mungkin Ustaz boleh kongsi, Ustaz, macam mana Nabi ni suka, Ustaz sebut tadi Nabi suka menerima hadiah dan membalas. Ada kisah, Ustaz, macam mana Nabi menerima hadiah, hadiah yang bagaimana yang Nabi terima dan agaknya apa yang berlaku kepada hadiah itu sebenarnya. Dalam sirah banyak sekali diceritakan keadaan ataupun suasana bagaimana Nabi SAW itu memberi hadiah dan juga menerima hadiah. Bahkan kadang-kadang hadiah itu diberikan oleh non-Muslim, oleh orang bukan Islam. Nabi terima dan Nabi balas balik hadiah tersebut. Banyak cerita ataupun kisah di sebaliknya. Ini kerana berasaskan kepada apa yang Nabi SAW sebut, tahabu. Hendaklah kamu saling beri hadiah antara satu sama lain. Disebut itu tahadu, maknanya kena dua belah pihak lah. Tahadu mesti dua belah pihak berbalaslah. Kita punya konsep tu, kita manusia ni suka terima hadiah. Awak tak bagi hadiah kat saya, dia cerita awak yang tak beri. Untuk dia tu kadang-kadang dia tak tanya kenapa dia sendiri tak beri hadiah itu kepada orang lain. Konsepnya ialah bila beri hadiah ini, dia tahabu, dia akan menimbulkan kasih sayang. Justru itu kita lihat pemberian ni, dia akan menimbulkan kasih sayang, menjinakkan hati. Sebab itu dalam asnaf zakat ada al-muallaf wal muallafatu qulubuhum. Maknanya muallaf tu orang yang baru berjinak dengan Islam. Maksudnya di situ, rupanya fitrah manusia ni kalau diberi hadiah, kalau diberi sesuatu, dia akan menggembirakan seseorang. Ini hikmah di sebalik kenapa Rasulullah SAW memberi galakkan kepada kita supaya kita memberi hadiah. Cuma dalam kita memberi hadiah itu, kita kena lihat rules ataupun peraturan yang perlu adalah. Umpamanya, ini umpama saja, kita bila dah bagi, kita tak boleh tuntut kembali. Bila dia ada perselisihan, ingat tak dari 2 tahun lepas aku bagi kamu hadiah, itu sesuatu sifat yang tak baik. Yang kedua, elok juga kita hadiah ni kita utamakan kepada keluarga terdekat, supaya keluarga terdekat juga dapat merasakan kasih sayang tadi yang kita sebut, hormat menghormati antara satu sama lain. Yang ketiga, kita beri ni nawaitu dia ialah ikhlas. Kita beri itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi dalam perbincangan para ulama kita, kalau kita bagi kepada seseorang tiba-tiba ditolak, contohnya kita tidak boleh bersedih. Kita tak boleh bersedih. Saya dalam pengalaman biasa saya, kadang-kadang kita tulis buku, kadang-kadang kita jumpa pegawai jabatan, kita hulurlah buku tu. Kita ingat tak ada apa, buku kalau jual apa harga RM20 kan, dan itu tulisan kita. Ada setengah pegawai kerajaan, alhamdulillah syarikat swasta, dia tolak dengan baik. Sebab dia kata polisi kami ialah polisi tidak menerima hadiah.
Dan kita yakin hadiah itu maksudnya boleh membawa kepada rasuah. Ya. Tapi dia ambil jalan selamat, apa sahaja pemberian Tak kira berapa nilai. Ya, ditolak. Jadi kalau orang tolak, kita tak perlu sedih lah. Kita kena faham kenapa dia tolak. Oh, mungkin ada sebab yang tertentu. Bahkan ada banyak syarikat korporat yang saya pergi jumpa dan sebagainya. Bila kita hulukan, walaupun buku harga RM15 ini pun, dia tolak dengan baik. Dan saya fikir inilah di antara cara untuk menghalang penjawat awam ataupun orang yang bekerja di syarikat yang ada kepentingan ni, supaya mereka seboleh mungkin menjauhkan kepada perkara-perkara yang negatif. Ini yang maksudnya yang kita sebut bahawa tahadu tahabu. Hendaklah kamu saling beri hadiah, kamu akan kasih mengasihi antara satu sama lain. Dan saudara Naufal sebut tadi, adakah kisah yang tertentu yang menceritakan macam mana Nabi SAW menerima hadiah. Saya nak beri contoh seorang yang belum beriman. Ya. Namanya Raja Ailah. Ailah ni tempat dia kalau sekarang ni di Jordan lah sekarang ni, pernah memberi hadiah kepada Nabi SAW seekor bagol. Bagol ni perkahwinan antara kuda dengan keldai. Jadi Nabi SAW menerima hadiah tersebut. Bahkan banyak riwayat sebut ada hadiah itu dalam bentuk makanan yang diberikan oleh non-Muslim. Tapi Nabi SAW merasa terus makanan tersebut. Dia orang manusia ni, Naufal, kalau kita bagi sesuatu, kemudian kita appreciate, kita nampak, kita menghargai, kita rasa, orang akan rasa seronok. Betul, Ustaz. Orang akan rasa gembira. Inilah yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita, sifat kesantunan Rasulullah SAW termasuklah dalam fiqh ataupun kefahaman cara kita memberi hadiah, kita mengembirakan orang lain. Jadi kita dapat faham dalam pertemuan kita hari ini, sebenarnya memberi hadiah itu sebenarnya memberi kegembiraan kepada orang lain. Agama ni dia cari apa saja benda, apa saja punca yang boleh meredakan hati manusia, buang sifat dendam, kebencian. Jadi dalam banyak-banyak tools itu ataupun banyak alat itu, antaranya tahadu tadilah. Kamu saling beri hadiah antara satu sama lain, dengan cara itu hati kamu akan rasa gembira, hati kamu akan rasa seronok. Dan bila keseronokan ini berlaku, maka sifat mahabbah itu ataupun kasih sayang itu menjadi satu sifat di antara kita, dan kita dapat amalkan apa yang Allah Ta'ala sebut, kekuatan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Subhanallah, indahnya agama Islam ni, subhanallah. Betul. Tak perlu tunggu ada ulang tahun apa-apa, Ustaz. Kalau rasa kasih dan sayang, gembirakan, beri saja hadiah, masya-Allah. Dan kalau tak terima tu pun, walaupun kita dah bertungkul umur, jangan sedih begitu, Ustaz. Betul. Sebenarnya sebut ulang tahun ni, ulang tahun, pemberian ulang tahun ni, dia tak akan sebenarnya mengikut kajian, dia tak akan memberi impak yang besar pun. Sebab contohnya kita beri itu hari lahir. Jadi benda tu tidak ada benda yang luar biasa. Oh, dapat hari lahir, dapatlah. Tapi bukanlah kita beritahu begitu, lepas ni ada suami tak bagi hadiah jadi dekat isi, bukan begitu. Tak, ceritanya tentang impak, maknanya bukan sekadar pada hari tertentu. Tak perlu tunggu apa-apa. Tak perlu tunggu apa-apa. Jadi peluang besarlah ini isteri-isteri kita ini, insya-Allah akan dapat hadiah yang insya-Allah yang akan memberi kegembiraan kepada semua pasangan kita. Insya-Allah. Itu satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya kita sama-sama belajar, subhanallah. Ustaz, subhanallah, itu membincangkan berkenaan dengan sedekah dan hadiah tadi, subhanallah. Hari ini Ustaz hadir sebagai ikon peyatim diri, masya-Allah, dan Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia ada kempen yang nak dikongsikan bersama dengan para penonton. Mungkin boleh Ustaz kongsikan kempen apa agaknya? Ya, kita ada tagline kita di Peyatim ni, tagline kita ialah santuni anak yatim, jaminan syurga bersama Rasulullah SAW. Jadi kita mencari asbab macam mana cara untuk kita bersama dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil semangat, inspirasi, motivasi daripada hadis Nabi, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dan juga orang yang menjaga anak yatim, memelihara anak yatim, mengambil berat anak yatim, kedudukannya sangat dekat dengan Nabi seperti ini di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara projek yang sedang dijalankan oleh Peyatim ialah untuk kita bangunkan APIA. APIA ini ialah Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim ASEAN yang bertempat di Dungun, Terengganu. Jadi tujuan dan matlamat kita ialah untuk memberi pendidikan yang sempurna kepada anak-anak yatim yang bukan sahaja di Malaysia ini, insya-Allah juga kita akan jemput anak-anak yatim di seluruh ASEAN untuk bersama-sama dengan kita untuk kita memberi pendidikan yang terbaik kepada mereka. Kerana hakikatnya, Naufal, sebenarnya kalau kita nak keluarkan anak yatim, orang susah, siapa saja daripada kepompong kemiskinan, cara yang paling ampuh melalui pendidikan. Ya, betul. Melalui pendidikan, melalui kemahiran. Justru dengan keberkatan kita berada pada waktu pagi yang disebut oleh Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha ini, saya mengajak saudara-saudari penonton TV Hijrah untuk sama-sama menyumbang untuk pembangunan APIA ini, menyumbang kepada peyatim ini, supaya insya-Allah setiap daripada kita yang menonton pada pagi ini ada sahamnya untuk meletakkan diri kita sebagai kafilul yatim, sebagai orang yang menjaga anak yatim. Dan saya fikir ini adalah tanggungjawab kita semua, dan insya-Allah apa yang kita sumbang ini, berapa jumlahnya, saya selalu sebut ini, Naufal, jangan dibicarakan soal jumlah itu. Jangan, RM10, RM100, RM1000, sejuta. Bukan jumlah itu, tapi kesungguhan kita, kesanggupan kita untuk berinfak. Tidak ada walaupun satu potong ayat Quran cerita kalau nak infak mesti 1000 dinar. Tak ada. Tidak ada satu hadis pun, oh kalau mau infak mesti ada 3000 dinar. Tak ada. Yang ada, yang Quran sebut, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hendaklah kamu infak. Jumlah tak disebut. Umum, terserah kepada manusia mengikut kemampuan yang ada. Kita tidak perlu tunggu kaya raya untuk berinfak, tetapi kita hanya perlu ada kaya hati untuk berinfak. Wallahu a'lam. Subhanallah, tu dia, tak perlu besar-besar. Walaupun ada hadis yang kata walaupun sebahagian daripada tamar, Wala bisyakki tamrah, maknanya walaupun sebegitu kecil, walaupun infakkan hati yang besar, insya-Allah sama-sama kita. Itu dah harta kita sucikan juga, insya-Allah kita bersama-sama kita bangunkan APIA bersama dengan peyatim, insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada yang bahagia Ustaz Ahmad Syukri Yusof, ikon Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia, insya-Allah. Kepada para penonton sekalian, insya-Allah terima kasih. Assalamualaikum, subuh melabuhkan tirai jam 7 pagi. Assalamualaikum, jangan lupa, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak, Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Berilah sedikit senyuman di wajah mereka dengan berinfak ke Persatuan Kebajikan Anak Yatim Malaysia.